Sebab setahu aku lah memang ada manusia yang macam tu. Dia makan banyak macam mana pun, dia makan lambat macam mana pun, dia stay kurus. Dekat Malaysia ada seorang YouTuber macam tu. Nama dia ni apa? Dia makan banyak tau. Nama dia Shida. Hi guys, welcome back to my channel Monach Leo. Kepada korang bawa singgah dekat channel YouTube aku ni, jangan lupa tekan button like, subscribe, tekan button lonceng all, okay, tu dapat notification video aku yang seterusnya. Dan jangan lupa komen tu buat banyak sikit, okay. So untuk hari ni aku tak buat video pasal makan, tapi aku nak bercerita ke? Berceritalah kan. So kalau korang nak tahu, sekarang ni tengah viral satu YouTuber tu kan. Dia tengah viral sekarang, tengah orang perkatakan tau. Macam korang tahu siapa YouTuber tu? YouTuber tu adalah Kek Yap. Betul ke aku sebut? Kek Yap ke Kek Yap? Kek Yap. Kek Yap. YouTuber ni, itulah aku nak cerita sikit. Bermacam andai-andaian pasal Kek Yap ni, kalau korang nak tahulah. Tapi sebelum tu aku nak beritahu, Kek Yap ni dia seorang YouTuber yang membuat video tentang mukbang. Mukbang tu yang korang tahu, mukbang ni makan lah kan. Tapi dia makan bukan kuantiti yang sedikit-sedikit ni tau, tapi kuantiti yang banyak. Okay, video mukbang yang si Kek Yap ni buat, dia daripada makanan seafood macam udang, sotong, ketam dan pelbagai lah kan. Tentang seafood sahaja. So dia bukan makan kuantiti yang sedikit tau, tapi banyak. Meja dia tu memang penuh sahaja dengan makanan seafood tau. Lepas tu pula Kek Yap ni dia join YouTube pada, tak salah aku baca di pada 12 Mac 2018 macam ni aku tengok ni. Okay, Kek Yap ni telah menjadi satu misteri dekat diri dia tau. Ramai orang kat luar sana membuat andaian macam-macam pasal Kek Yap ni. Sebab video dia yang terbaru dia upload pada 8 bulan yang lalu. So agak lama kan. Sebagai YouTuber, kita selalulah juga akan upload video dalam masa seminggu tu mungkin 2-3 kali. Tapi si Kek Yap ni jarang-jarang upload video. Lepas tu kalau korang nak tahu, aku banyak baca, aku scroll tentang Kek Yap ni. Ramai kata Kek Yap ni dicolik. Lepas tu pula dia didera, lepas tu dipukul lah. Lepas tu pula ada yang mengatakan Kek Yap ni dijangkiti HIV, penyakit HIV, ataupun dia dah meninggal dunia. Yang paling menakutkan, korang kata Kek Yap ni dibunuh oleh penculik tu. Betul ke? Tak tahulah aku kan. Tapi aku macam pelik jugalah tau. So aku kaji sikit-sikit lah pasal video Kek Yap ni. Okay, aku tengok video dia yang mula-mula. Kek Yap ni memang kuat makan lah kan. Dia makan bukan sikit-sikit, banyak. Lepas tu pula video yang terbaru dia lately ni lah, yang terbaru, bukan terbaru sangat kan. Dia makan macam gelojoh sikit tau. Macam orang betul-betul tengah lapar. Sebab dia orang kata Kek Yap ni dikurung, tak dibagi makan beberapa hari. So bila dia nak buat video tu, dia akan tak makan, ataupun dia kata penculik tu tak bagi dia makan. So nanti dia akan macam lapar dan dia akan makan dengan gelojoh. Lepas tu dipaksa makan banyak-banyak. Tu aku tak sure lah betul ke tak. Tapi lah yang menjadi muskil dekat video-video Kek Yap ni, okay, Kek Yap dia ada pakai satu video dia yang terbaru dia upload tu. Kalau korang perasan, dia pakai baju lengan pendek tau. So dekat badan, bukanlah badan, dekat lengan dia ni kan, ada kesal-kesal lebam. Lepas tu pula bibir dia ada macam luka sikit tau. Orang kata dia didera, dipukul. Lepas tu bibir tu macam ditumbuk macam tu, aku tak tahulah kan. Kek Yap ni dia tak menunjukkan diri yang sebenar tau. Dia pakai topeng. Lepas tu kalau korang tahu, dia nampak bahagian hidung dia secuk tu tau. Lepas tu nampak bahagian mulut sahaja. Lepas tu dia tak bercakap tau dalam video tu. Tapi kan dia menggunakan subtitle untuk berinteraksi dengan orang-orang kat luar sana, dengan fans dia kan. So dekat dalam dia punya subtitle tu banyak menggunakan perkataan huruf besar. Salah satunya hurufnya macam ni. Dekat video ni dia tulis SOS. SOS ni yang aku tahu dia satu perkataan kecemasan tau. Kecemasan macam kita nak minta bantuan ke apalah kan. So lepas tu dekat satu video dia lagi satu, tak salah aku video duration dia aku tak ingat, tapi 5.39 waktu tu. Diorang kata tangan dia bergerak tau dekat mangkuk sos tu. And diorang kata itu adalah
apa ni maksud apa ni, apa orang kata, ni Moses code, macam tu, Morse code ni dia diterjemahkan bermaksud I need help ke I need help. Macam tu lah yang terjemahkan. Dia memang memerlukan pertolongan. Lepas tu lagi satu, dekat duration. Duration dia aku macam seram, tapi sekejap diorang kata dekat duration 12.48 video yang sama, diorang kata diorang dengar ada orang dengan dia cakap I kill you. Tapi kan aku cubalah dengar dekat video 12.48 tu, tapi tak ada pula aku dengar I kill you. Aku dengar kosong je. Sebab yang apa macam mana, yang menjadi tanda tanya orang kat luar tu, Kek Yap dah cakap dia buat video ni, dia bukan dia bersama orang lain, tapi dia buat seorang-seorang je. Tak ada orang kat sisi dia. Tapi diorang kata dengar macam-macam. Lepas tu diorang kata meja bergerak lah, di sebalik belakang kamera tu macam ada gegar-gegaran sikit. Lepas tu macam ada dengar bunyi-bunyi jatuh. Tapi itulah, tak tahulah kesahihan tu, tapi aku tak tengok lah video yang tu. Tapi diorang kata macam tu. Lepas tu lagi dekat duration apa duration 20.03 time tu kan, mangkuk sos dia tu kan bergerak sikit-sikit. Tapi aku perhatikan betul-betul tau, waktu si Kek Yap tu tengah makan, tangan Kek Yap dekat sini, tapi tak nampak sepenuhnya lah. Tapi aku rasa macam Kek Yap yang tarik kot, sebab nak betulkan kedudukan sos tu. Tapi aku tak sure lah. Tapi orang kata ada orang yang tarik mangkuk sos tu. Aku tak sure lah kan. Tapi aku nampak macam tu lah, pandangan mata aku lah kan. Tapi tak tahulah, cuba korang tengok balik semula kan. Lepas tu lagi macam propa je aku cerita pasal kisah misteri aku rasa, tapi macam makcik bawang pula aku rasa. Okay, so tak nak cakap lagi lah yang pasal tu. Okay, lepas tu kan, korang nak tahu tak, ada yang kata kan, diorang kaitkan Kek Yap ni sama dengan seorang remaja yang hilang tu pada 23 Oktober 2018, 2 tahun yang lepas lah kan. Nama dia apa Kaligos ke Kaligos, aku tak tahulah, tapi Kali lah nama dia, Kali. Dia hilang, dia asal pada California tak silap aku. So dia orang kata persamaan si Kali ni dengan si Kek Yap sama, sebab daripada bentuk bibir dia dan senyuman dia sama macam Kali. Tapi itulah lagi satu yang buatkan orang kata sama. Dia orang kata tai lalat si Kek Yap dekat leher, kanan ke kiri aku tak sure, tapi aku nampak tai lalat tu dia sama dengan Kali. Tapi macam dia orang kata benda tu sama, mungkin kawan-kawan dia lah kot katakan sama dengan Kali kan. Itu menyebabkan macam makcik bawang lah aku ni. Itu yang menyebabkan family si Kali ni bagi info dekat pihak polis, mengatakan suruh buat siasatan dekat Kek Yap ni. Betulkah itu Kali? Tapi setelah disiasat oleh polis pumpang, polis pun kata bukan si Kali, tapi orang lain, tapi tak tahulah siapa. Lepas tu satu. Lagi satu, diorang kata Kali pula Kek Yap. Si Kek Yap ni sebenarnya dia okey je, sebab dekat video dia ada bagi tahu yang dia okey. Dia okey. Lepas tu pula ada satu video tu kan, dia tulis benda aku tak ingat. Ada satu video dia tu, dia ada tulis tau. Aku tengok benda, nanti aku letak kat tepi ni. Dan kalau korang gabungkan daripada huruf atas, huruf bawah, dia semua huruf besar tau. Bahagian depan tu dia tulis help. So salah satu orang kata itu petanda memang dia memerlukan pertolongan. Aku tak tahulah kan, mungkin kebetulan ke apa. And lepas tu ada yang cakap kalau betul lah si Kek Yap ni ada masalah, waktu video dekat I'm Alive, sebenarnya video dia sebelum ni kuku dia elok je, tak ada berkala. Tapi video I'm Alive tu berkala tau, korang tengok ni kan, kuku dia berkala. So dia orang kata takkan ada masa si Kek Yap tu nak warna kuku kalau betul dia kena colek apa semualah kan. Melainkan kalau pencolek tu nak mengaburi mata orang kat luar sana tu, mengatakan Kek Yap ni bukan dicolek, padahal dia kena colek. Itulah dia suruh Kek Yap siap-siap cantik sikit, okey kan. So pakaikan kuitik ke apa kan, pewarna kuku tu. So orang pun fikir dia ni memang okey. Lepas tu pula
Apa, tapi Kek Yap ada cakap dia okey. Lepas pula luka dekat mulut dia tu bukan apa-apa, tapi dia tengah menghadapi penyakit apa yang nama dia, herpes. Herpes tu aku google tadi, dia adalah masalah kelamin, sakit kelamin lah macam tu. Itulah, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang search sendiri kat Google, okey, apa itu herpes. Lepas tu pula ada yang kata badan si Kek Yap ni makin kurus. Daripada video awal dia sampai akhir ada beza sebab badan Kek Yap tu makin kurus. Tapi aku tengok video awal dia yang dia makan salmon tu memang dia kurus. Aku tengok macam nampak tulang apa semua kan. Sebab setahu aku lah memang ada manusia yang macam tu. Dia makan banyak macam mana pun, dia makan melambat macam mana pun, dia stay kurus. Dekat Malaysia ada seorang YouTuber macam tu. Nama dia ni apa, dia makan banyak tau, nama dia Shidot. Dia kurus tau, tapi dia makan memang banyak. Takkanlah dia itulah kan, dia makan banyak. Orang kata genetik sebenarnya, ataupun dia memang badan dia sejenis dan memang tak naik kan. Lepas tu pula ada yang kata si Kek Yap ni sebenarnya dia sakit, dia ada masalah apa ni, eating disorder. Eating disorder ni maksudnya macam apa, ada satu nama tu, bulimia. Bulimia, bila dia makan banyak, lepas tu dia akan muntahkan balik makan tu, dia akan jolok tekak dia muntahkan balik. Tapi orang kata benda tu tak bagus tau, sebab itu macam ni, bila dia buat macam tu badan dia semakin kurus, dia memudaratkan lah. Orang kata pagi satu simptom dia ada satu gigi rapuh. Gigi rapuh. So yelah, hasiat nak sampai macam mana kan, dah kalau kau muntahkan balik, kau makan banyak, lepas kau muntahkan balik, so gigi rapuh. So kalau kau tengok video Kek Yap yang ni, memang gigi tercabut. So relax je, tapi tak ada darah langsung kan. Pelik tak? Aku pelik lah. Lepas tu kan diorang kata, sekarang aku cerita pasal cerita misteri ke? Aku rasa aku cerita pasal si Kek Yap je pun. Tak kisahlah kan. Lepas tu kan, diorang cakap apa lagi? Diorang cakap yang Kek Yap ni sengaja je macam tu sebenarnya. Sebenarnya Kek Yap tu okey, disebabkan orang dah kata dia kena colik lah, apalah. So dia teruskan lah kan. Tapi yelah juga kan, takkanlah si pencolik tu tak bijak sangat nak bagi Kek Yap edit video kan. Lepas tu masukkan perkataan I need help lah, apalah, yang perkataan yang macam perkataan kecemasan, mengatakan dia dalam kecemasan, perlukan pertolongan. Takkanlah si pencolik tu nak bagi peluang dekat si Kek Yap tu pegang handphone ke apa kan. Tapi kan, ataupun kemungkinan penculik tu memang tak tahu pun apa yang Kek Yap edit. Dia cuma pantau, duduk sebelah Kek Yap, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Tapi sebaliknya Kek Yap masukkan perkataan-perkataan yang tadi. So ada yang kata bila penculik tu dah tahu, diorang bunuh Kek Yap ni. Macam logik ke? Aku rasa macam pelik dah cerita ni sebenarnya. Tapi taklah, aku layankan je. Aku tengok, aku dengar lah. Aku dengar ada orang bercerita, dia orang cakap pasal Kek Yap macam ni, Kek Yap macam ni. Tapi taklah, aku rasa Kek Yap tu okey je kot. Cuma dia mungkin tengah bermasalah. Dia tak sihat ke kan? Mungkin dia tengah berehat ke. Cuma dia rehat sampai tu dia perhatikan orang. Maksudnya dia senyap, seorang fikir dia kena colik, view dia makin naik lah kan. Tu yang aku rasa lah. Tapi tak tahulah kesahihan tu betul ke tak. Ni andaian orang. Andaian aku pun lebih kurang macam tu jugalah. Tapi apa pun, tak terlenan dia dulu. Tapi apa pun, kita doakanlah si Kek Yap ni sebenarnya okey, tak ada masalah. So kita harapkan selepas ni dia akan buat video-video yang lain pula kan. Mana tahu lepas ni dia tonjolkan diri dia yang sebenar, siapa diri dia kan. Kita doa yang baik-baik lah untuk si Kek Yap ni kan. Itulah, aku tak tahulah, aku sekarang ni aku macam bercerita ke aku membawang tak kisahlah, apa pun itulah cerita aku pasal si Kek Yap. Tak tahulah korang suka ke tak dengan cerita aku ni kan. Kalau korang suka, jangan lupa subscribe dan like video aku ni. Apa pun, jumpa aku di next video daripada aku, Mona Leo. Bye. Mana ni